Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Taala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan masa dan peluang yang diberikan dapat lagi kita bersama. Jadi malam ni kita masuk dalam muka surat yang ke-99, iaitu dalam tajuk nafsu yang merangsangnya. Dalam diri manusia ada mempunyai beberapa elemen. Ya, ada roh, ada jasad, ada akal, ada hati dan ada nafsu. Jadi 5 komponen ini membentuk manusia. Jadi manusia ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada masa sama dia ada nafsu yang mengarahkan ke arah kejahatan. Jadi bagaimanakah nafsu itu? Sebab kerana nafsu inilah hidup manusia di dunia mengenal erti mujahadah, perjuangan hidup. Kalau tak ada nafsu, tak perlu berjuang. Kita akan hidup dalam keadaan yang tidak ada halangan. Ya, Allah Ta'ala datangkan nafsu menjadi punca manusia sebahagiannya tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan sebahagian manusia yang lain akan semakin jatuh martabat kedudukannya. Ya. Allah mencipta manusia fi ahsani taqwim, pada ciptaan yang terbaik. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah turunkan pada kedudukan yang paling rendah apabila mereka ini telah terpengaruh dengan ajakan nafsu dan syahwat. Jadi tujuan kita ni ibadah. Ya, malaikat pun ibadah juga. Dan ibadah malaikat ni dia sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Dia tidak akan menderhakai Allah dan dia akan laksanakan segala perintah Allah. Malaikat buat ibadah juga. Tapi kita pun diperintahkan buat amal ibadah. Ya. Pada masa yang sama Allah bagikan pada kita nafsu. Ya, tujuan kita ialah ibadah. Tapi pada masa sama Allah bagi nafsu. Bermakna ruang nafsu tu diberi untuk kita laksanakan ataupun kita meraihkan beberapa perkara. Sebab tu Allah bagi nafsu. Apa dia yang diraihkan? Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi kepada manusia itu kecintaan kepada wanita-wanita. Semalam hari wanita kan, dicinta. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni, Allah meletakkan perasaan cinta pada wanita-wanita. Batu orang lelaki ni memang dia walaupun dah kahwin tapi masih lagi boleh bercakap. Kalau duduk berkumpul, duduk sama-sama mereka ni, agak-agak cerita apa yang lebih famous? Datuk Seri, Tan Seri. Kenapa senyum? Mencurigakan. Kan? Biasa bincang buat apa?
Kalau duduk ramai-ramai orang kita, orang lelaki sambil-sambil kan. Cerita buat apa? Kan cerita buat janda, cinta nak kahwin seorang lagi. Dah memang tabiat dia disebut dalam Quran, dihiasi suka pada perempuan. Dan betulan pula orang lelaki ni diberi izin sampai 4. Dan Sri boleh lah berkemampuan. Cuma satu je dia tak lepas, dia ada penyakit takwa, takut bini tua. Jadi kena lepas yang tu. Sebab tu dia sebut dihiasi kepada diri seseorang, kecintaan pada wanita dan juga pada anak-anak. Kemudian himpunan daripada harta-harta yang berupa emas dan perak, wal khayli musawwamati, dan kuda-kuda yang bertanda, kuda-kuda yang dimiliki. Kalau sekarang agak kenderaan lah, ya, yang berdaftar, gitu. Maksudnya kuda yang bertanda. Wal an'am, dan juga binatang ternakan. Wal harth, dan juga sawah ladang. Sawah ladang. Jadi 6 perkara ni pada masa sama tujuan kita beribadah. Tapi Allah kata Allah hiaskan juga manusia dengan perkara ni. Maknanya perkara ni dia perlu melalui pengaruh nafsu. Nafsu nak pada perempuan, nafsu nak pada anak, nafsu nak pada harta benda, nafsu nak kepada kenderaan, nafsu nak pada binatang ternak, makan minumlah, dan nak pada sawah ladang, kekayaan. Jadi macam mana kita nak kompromikan benda tu? Bermakna tujuan pertama kita ibadah, tetapi perkara-perkara ni dibenarkan hanya sekadar keperluan itu saja. Sekadar keperluan saja. Keperluan macam mana? Keperluan untuk menyempurnakan agama tadi. Keperluan untuk menyempurnakan ibadah tadi. Betul tak? Kita kalau seorang budak muda tak kahwin, ya dia akan pening. Hari-hari duk khayal, tak selesai tak? Bila kahwin, selesai masalah. Begitu juga kita nak pergi, nak makan, nak minum, nak berjalan, nak pakai, nak beli tu, nak beli ni, kenakan kepada duit. Perlu cari duit untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan yang kita nak bincang ni, nafsu yang macam mana ni? Nafsu yang memberontak. Nafsu yang membawa manusia ke arah yang tak elok. Itu je. Nafsu ni kalau dia kontrol, dia boleh jadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Macam dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Hati jadi tenang. Tatma'innul qulub, hati jadi tenang. Nafsu tu jadi tenang bila dia diletakkan pada mengingati Allah. Jadi sebab tu kita kena kontrol macam mana nafsu kita ni liar. Cara nak menenangkannya ialah dengan mengingati Allah, mengingati kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, supaya bila kita boleh ketunduk nafsu kita kepada Allah. Ni ada sebut dalam ayat ni. Nafsu memang sentiasa mengarahkan diri kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratu bisu'. Nafsu ni kecenderungan dia. Dia ada kecenderungan. Tak? Kita kan ada kecenderungan masing-masing. Ada orang dia kecenderungan dia cari duit. Ada orang kecenderungan dia pada wanita. Ada orang kecenderungan dia pada kekuasaan, pengaruh. Ada orang kecenderungan dia kepada kecantikan. Ada orang kecenderungan dia kepada jawatan. Jadi ada kecenderungan masing-masing. Dan nafsu ni kecenderungan ke mana? Nafsu ni kecenderungan dia kepada kejahatan. Dia nak jahat je. Sebab tu Allah letak jahat dulu baru takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada manusia tu jalan fujur, jalan yang jahat. Dan diilhamkan jalan ketakwaan. Kenapa dia letak jalan jahat dulu dengan jalan baik? Sebab kebiasaannya kejahatan tu biasanya dominasi lebih utama. Ya, manusia lebih nak kepada kejahatan. Nak pada kejahatan. Antara pasar malam dengan kuliah maghrib. Hak mana lebih ramai tuan-tuan? Kan? Pasar malam, kuliah maghrib. Pasar malam antara bola sepak dengan datang ke masjid. Mana ramai?
Bola sepak. Ni yang 1 hari bulan 3 ni Selangor lawan JDT. Jam jalan. Paksa malam tu saya kena tangguh kuliah. Tak boleh nak balik. Jam. Ya. Kerana bola sepak. Penuh stadium, penuh tempat tapak parking. Ramainya orang. Akhir sekali balik, tak puas hati, kalah 4-1. Kalah di medan sendiri. Jadi dalam keadaan tidur dan bangun, duk tidur ni azan subuh, agak-agak nafsu nak tidur ke nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Tidur. Antara puasa dengan tak puasa. Hari Khamis, hari Isnin, biasanya nafsu kata tak payahlah. Sekarang ni musim panas. Kalau kamu puasa, orang lain duk minum depan kamu, kamu tahan ke? Ya juga. Lah tak puasa. Tu kata nafsu. Ya. Kemudian tuan-tuan balik nanti, Quran, handphone. Agak-agak nak tengok Quran ke nak baca handphone? Nak baca handphone. Nak baca Quran ke nak tengok handphone? Tak ada. Quran ke tepi. Handphone juga tengok. Sampai isteri dia pun mengeluh. Entahlah ustaz. Suami saya ni kalau dia nak tidur ni mukanya bercahaya. Maknanya dia rekod dengan selimut tapi bercahaya. Apakah amalan dia? Amalan suaminya bercahaya sebelum nak tidur. Tak ada. Tuan-tuan tengok sendirilah macam mana amalan dia bercahaya sebelum nak tidur. Rupanya dia dah belek ke WhatsApp dia dulu kan. Jadi antara Quran dengan handphone mana kita nak sentuh dulu tuan-tuan? Quran tak ke tepi. Tu kata nak kepada benda hak bukan kepada agama dan bukan kepada ibadah. Kecenderungan kita ke arah itu. Antara nak sedekah dengan kita nak belanja. Sedekah kemudian, belanja dulu. Tamak dulu ataupun bakhil dulu. Tu dia. Tu dia masuk. Nafsu ni dia bawa manusia ke arah keburukan. Kalau tidak dikengkang dengan lingkaran takwa dan agama, diperkukuhkan dengan tarhib dan targhib, nescaya ia boleh menewaskan diri tuannya. Diri tuannya. Jadi sebab tu dia kena kengkang dengan agama dan takwa. Dalam bab apa pun kalau kita letak agama dan takwa, dia akan sempurna. Tapi hari ini kecenderungan orang bukan begitu. Dalam contoh bab kahwin kan, kita pilih menantu kita, kita pilih yang macam mana yang lebih utama. Ada jawatan, yang ada pekerjaan yang baik, yang ada harta yang banyak, ya, dan juga yang orang kata berkaitan tentang keduniaan tu hebat, ataupun dengan seorang yang hanya ada agama dan hanya ada akhlak. Kan? Harta tak berapa ada. Mungkin kita akan pilih yang ada harta. Sedangkan Nabi kata, bila datang kepada kamu rajulun, ya, yang kamu tarda khuluquhu wa dinuhu fatazawwijuh. Bila datang seorang lelaki nak pinang anak kamu yang mempunyai agama dan yang mempunyai akhlak, fazawwijuh, kawinilah dia. Kalau tidak, fa illam takun fitnatun arid, kalau tidak akan berlaku fitnah yang melata. Allah Nabi suruh kita pilih pertama agama. Tapi hari ni orang pilih yang apa dia? Yang lain bukan agama. Allah Ta'ala pilih yang berakhlak, tapi ramai yang pilih yang galak, tidak yang berakhlak. Itu yang jadi rosak. Firman Allah Ta'ala, Allah menyatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takut maqam Tuhannya, mencegah diri menurut nafsu, maka syurgalah tempat kembalinya. Maknanya apa tuan-tuan? Nafsu ni dia akan bawa manusia sampaikan gelap akal dia. Akal kita ni akan jadi padam tuan-tuan. Tak kena cara, jadi terpadam akal. Allah Ta'ala bagi pada kita akal buat apa tuan-tuan? Akal ni untuk membezakan di antara yang benar dengan yang tak benar, yang baik dengan yang buruk, agama dengan dunia, akhirat dengan dunia. Betul tak? Berpahala ataupun dosa. Dia suruh buat pilihan. Sebab tu setiap tindakan kita ni mempunyai pilihan. Dengan usaha
Sebab tu kamu ni terlibat dengan pahala dosa. Kenapa boleh jadi pahala, kenapa boleh jadi dosa? Sebab kamu buat satu tindakan, kamu faham dan kamu diberi pilih antara dua. Kamu nak buat ke kamu tak nak buat? Kamu nak jauhi ke kamu nak mendekati? Jadi kerana diberi akal yang boleh diberikan pilihan dan juga tindakan, maka di situlah lahirnya masalah ibadah, masalah kejahatan, dosa dan juga pahala dosa. Gitu. Jadi orang yang macam mana yang boleh tundukkan hawa nafsu ni tuan-tuan? Dalam ayat ni sebut wa amma man khafa maqama rabbih, tidak ada pun orang-orang yang takut maqam kedudukan Tuhannya, maka dia dapat mencegah dirinya daripada menurut hawa nafsu. Hawa yang ada dalam diri kita, keinginan yang ada dalam diri kita, dia boleh tunduk ketika mana dia merasa agungnya Allah, ta'zimnya Allah, haibahnya Allah, ya, qudrahnya Allah, apa lagi? Ya, secara sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah tu masuk dalam hati dia, maka ketika itu baru dia boleh, ya, merasakan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kenapa kita kata manusia ni lalai? Kenapa kebanyakan kita lalai, tuan-tuan? Tak ingat Tuhan. Ya, dalam hidup ni jauh daripada agama, jauh nak ingat akhirat, jauh nak buat ibadah. Kenapa manusia jadi lalai, tuan-tuan? Mungkin orang kata lalai ni Ustaz sebab kerana terpengaruh dengan dunia, dengan muzik, dengan permainan, dengan duit, dengan orang. Ya, itu mungkin satu. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan kita lalai ni sebab kita tak kenal siapa kita. Kita tak kenal siapa kita. Kita ni siapa? Adakah kerana kita ni kuat kerana duit, kuat kerana kuasa, kuat kerana pengaruh? Tak. Banyakkan manusia terpengaruh gitulah. Dia tak kenal diri dia siapa. Dia tak kenal diri dia siapa. Ya, di ketika mana baru dia kenal diri dia? Ketika mana semua hak mengampik dia ni dah terkeluar daripada diri dia. Baru masa tu dia kenal diri dia. Firaun, tuan-tuan, masa dia berkuasa dengan kerajaannya, dengan tenteranya, dengan panglimanya, dengan kekuasaannya, dengan dia punya tamadunnya, dengan dia dengan empayar dia, ketika itu dia angkuh. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Tak kala mana dia ditenggelamkan di tengah Laut Merah. Masa dia duk kejar Nabi Musa, dia tenggelam. Ketika itu kerajaan dia tak boleh tolong dia dah. Panglima perang dia tak boleh tolong dia dah. Askar dia tak boleh tolong dia dah. Segala orang tak boleh tolong dah. Maknanya di sekeliling dia tu tak ada apa-apa dah kat dia. Masa tu baru diri dia sendiri duk terkapai-kapai nak lemah dah ni. Baru dia kata, ya Allah, aku beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Barulah dia ingat Tuhan. Bila tak kala mana tidak ada benda-benda yang sekeliling, masa tu baru dia kenal Tuhan. Maknanya orang hak lalai hari ni sebab apa? Sebab dia tak kenal diri dia tu siapa. Diri dia lemah sebenarnya. Kita ni lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Sebab tu kalau kita tahu kita ni siapa? Mimma immahin, daripada air yang hina dina, ya, kemudian kembali kepada tanah. Tu tempat kita sebenarnya. Kita ni bergerak dengan kudrat Allah. Jantung kita ni siapa hak gerakkan, tuan-tuan? Ada bateri tak? Tak ada. Ada elektrik tak? Tak ada. Macam mana dia boleh gerak? Allah yang gerakkan. Dan Allah boleh berhentikan bila-bila masa. Tapi dia tak sedar benda tu. Kita ni lahir daripada air mani. Lahir pada lemah selemah-lemahnya. Tiba-tiba kita ni nak lawan Tuhan. Hari ni kat Kuala Lumpur ada golongan LGBT. Dia berharap nak mempertahankan hak kebebasan seksualiti dia, kebebasan sosial dia, kebebasan keinginan dia. Apa jadi pada Putrajaya hari ni, tuan-tuan? Sampai saya terpaksa pusing jauh tadi, lewat sikit. Saya kata, kenapalah Roblox ni? Polis dia dekat tengah jalan, dia suruh lalu kot lain. Kata, kenapalah? Dekat lagi, tuan-tuan. Dah dekat tadi. Dalam 1 km. Dia suruh pusing dekat 7 km. Barulah sampai tengok lepas satu pokok-pokok jatuh. Ada kena pokok, ada kena rumah, kena kereta. Kan? Bila kata ni anak tsunami. Tak tahulah bagaimana, ya, tsunami tapi ni anak tsunami. Betul tak? Sebab tu bila dekat Sulawesi tu pun popok LGBT tak? Popok gay sampai ada 1000 lebih. Allah datangkan tsunami besar. LGBT pun nama dia, LGBT. Ya. L tu maksudnya lumpur. G gegaran. B banjir. T itu tsunami. Allah datangkan tsunami. Ya. Jadi
bila dia lawan Tuhan, Allah datangkan, ya, Allah datangkan bala-bala nak ajar manusia. Jangan duk cabar Allah Subhanahu wa taala. Jangan cabar Allah. Zaman Nabi Lut alaihissalam, Allah balikkan bumi. Balikkan bumi tanpa tidak ada baki lagi. Ya. Batu Allah Taala sebut faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah akan cabut sehingga akan umbi orang-orang yang zalim tu, ya, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah boleh buat, ya. Allah Taala ni nak datangkan kesedaran supaya jangan kita ikut golongan-golongan yang ikut hawa nafsu, ya, yang ikut hawa nafsu. Sebab jalan kita ni jalan hak betul dah. Jadi kalau kita dah ikut jalan lain, maknanya kita sudah mengikut jalan menyeleweng. Allah Taala terangkan dalam surah Al-An'am ayat 163. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya apa yang aku perintahkan kepada kamu, apa yang aku perintahkan pada kamu ini adalah jalanku dalam keadaan lurus. Jalan Islam ni tuan-tuan jelas dah. Jalan Islam ni lurus. Jalan agama ni dah jelas dah. Semua orang tahu dah. Masjid orang tahu, Tok Imam orang tahu, Al-Quran orang tahu, hukum hakam orang tahu, ya, apa yang dibawa oleh Nabi semua orang tahu belaka tuan-tuan. Orang tahu belaka dah. Tapi kenapa dia tahu dah masjid? Azan pun dia dengar. Tapi kenapa dia tak datang juga? Kenapa dia tak datang juga? Sebab hatinya buta. Kenapa hati dia buta? Sebab dia selubungi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ni lah tuan-tuan, dia menyeleweng daripada apa yang telah jelas tadi. Ya, ni dia kata dalam ayat tadi. Maka ikutlah jalan ini, jalan yang lurus tadi tuan-tuan. Jalan agama, jalan Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah jalan ini, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka jika kamu mengikuti jalan yang lain, pasti ia akan memesongkan kamu daripada jalannya. Dengan semua itu Allah menyuruh kamu agar kamu bertakwa. Jadi hak jadi tak datang kita ke jalan yang lurus ni, tak ikut jalan agama ni sebab apa? Sebab buta. Syekh Ahmad bin Al-Qadrawi rahimahullah ta'ala berkata, at-tariqul wadih wal haqqul laih wa da'i qad asma' famat tahayyuru ba'da hadha ila min al-amal. Tengok, nak gambarkan bahawa ajaran agama ni jelas dah, jelas belaka dah, kan? Dia kata ni jalan menuju Allah sudah jelas. Jalan nak menuju Allah tu telah jelas. Sebab apa jelas tuan-tuan? Sebab telah tersebar segala keterangan-keterangan tentang Islam. Kebenaran sudah nyata. Penyeru dan juga pendakwah kepada kebenaran juga telah memperdengarkannya dan menyampaikan seruan dan dakwahnya. Hari-hari kita boleh dengar kuliah di masjid dekat Lembah Kelang ni. Boleh katakan masjid surau ni hidup. Boleh katakan setiap masjid tu sebulan berpuluh-puluh ada kuliah. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah muslimat, kelas tajwid, ya, kelas fardu ain. Lepas tu di Pejabat pun ada, di Kilang pun ada, di mana-mana pun ada. Maksudnya tersebar luas lah ajaran agama. Di televisyen disebut, dia macam-macam di televisyen tu adanya slot-slot agama, bicara mufti, tanyalah ustaz, nurani, dalam radio ada. Bermakna apa? Bermakna semua telah ketahui dah, semua dah jelas dah. Cuma dia kata apa? Oleh itu tiada lagi kebingungan selepas ini kecuali dengan sebab buta hati. Tapi manusia tak ambil juga agama. Kenapa? Kerana hatinya buta. Sebab apa hati dia buta? Sebab hati dia tidak mau ikut petunjuk. Bila dia tak ikut petunjuk, dia ikut apa tuan-tuan? Dia ikut nafsu dia. Nafsu ni dia jadi buta. Orang ikut nafsu dia jadi buta.
Dalam seorang penyair dia sebut, wa afatul aqlil hawa, faman ala hawahu aqluhu faqad naja. Penyakit yang boleh merosakkan akal ialah hawa nafsu. Maka sesiapa yang akalnya mengatasi dan mengalahkan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia telah selamat. Okay. Seorang lelaki dengan seorang perempuan, orang kata berdating, bercouple, ya, bawa pergi ke Tasik, bawa pergi ke hotel, duduk bersendirian seorang-seorang, dua orang. Masa tu agak-agak nak guna akal ke nak guna hawa nafsu? Masa tu hawa nafsu melebihi akal, tuan-tuan. Dua orang duduk dalam kereta, parking jauh-jauh, tempat gelap. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita lah duduk dalam keadaan suasana macam tu, lelaki dengan perempuan duduk dalam kereta tempat gelap, agak-agaklah kalau tuan-tuan lah duduk situ, sebelah tuan-tuan ni seorang perempuan hot seksi, tengah malam dalam kereta jauh pada orang, agak-agak tuan-tuan nak ambil buku Yasin, baca Yasin ke? Ke tuan-tuan nak tutup lampu, ya, ambil peluang? Masa tu tak ada masa dah nak buka buku Yasin. Orang tak buka buku Yasin dah masa tu, orang buka baju dah, ya. Tu nak kata, padahal perempuan tu tahu perbuatan tu zina, lelaki tu pun tahu perbuatan tu zina, dan perempuan tu tahu kalau dia berzina, dia yang tanggung risiko. Hak lelaki sedap je, hak tanggung jadi mengandung ke, keluar anak ke, apa ke, hak akan tanggung perempuan. Tapi masa tu dia fikir ke tak, tuan-tuan? Tak fikir dah. Akal masa tu mati kerana gejolak daripada nafsu. Gejolak daripada nafsu sehingga kan dia kata apa? Tak apa, saya korbankan untuk abang. Saya sanggup berkorban jiwa, raga, segala jiwa saya untuk abang. Masa tu tuan-tuan, bila dah seronok-seronok dia 3-4 bulan, mari dalam keadaan mual, muntah-muntah, dah mengandung periuk dah tak datang, masa tu siapa hak rasa takut? Masa tu barulah dia akan timbul akal dia. Kenapalah aku ni bodoh. Hak laki tadi dah tak ada dah, hilang dah, pergi ke mana dah lari. Masa itulah akal dia datang. Tapi masa bercinta, masa duduk buat benda tak elok tu kenapa? Sebab masa tu nafsu sudah mengatasi, akal sudah kalah, maka ketika itu dia jadi buta. Ni betul lah. Hak syair ni kata, penyakit yang boleh merosakkan akal ialah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ni tebal, nafsu jadi terpadam, merosakkan akal. Orang berbalah laki bini, tuan-tuan, pum, dalam keadaan terlalu nak marah sangat pada bini ni, kerana tak layan ke, ataupun bini dia ni ada hubungan yang lain, duk marah, akhir sekali dia sanggup cerai sampai talak 4. Talak 4 teruk benar. Talak 3. Ada orang sampai talak 7 pun ada, tuan-tuan. Talak 100 pun ada. Sebab geram sangat. Aku talak 1000 pun ada, tuan-tuan. Talak 1000 jatuh berapa, tuan-tuan? Talak 3 lah maksudnya. Talak 3. Bila dah reda dah, dia akan datang menyesal. Kenapalah bodohnya aku? Kenapa pergi tolak 3? Tolaklah 1 dulu. Kan? Ada lagi 3, ada lagi 2. Tapi masa tu tak ada dah. Dia tak boleh nak buat dah, tuan-tuan. Sebab masa tu gelap. Geram punya pasal, pap juga keluar. Sebab tu kita ni dilatih supaya sentiasa kena sabar. Sabar itulah, ya, dia nak suruh supaya akal kita ni masih lagi hidup. Sabar dalam keadaan buat ibadah, sabar dalam keadaan maksiat, sabar dalam keadaan senang, sabar dalam keadaan susah. Kadang-kadang buat ibadah orang tak sabar, akhir sekali dia tak buat ibadah. Ada orang bila datang maksiat, dia tak sabar, akhir sekali dia terjerumus dengan maksiat. Ada orang datang kesenangan, dia tak sabar, akhir sekali dia boros, akhir sekali dia kedekut, akhir sekali dia sombong. Ada orang dia tak sabar dalam keadaan dia miskin, apa kedana musibah, sehingga kan dia memfitnah ataupun mengatakan yang tidak patut kepada Tuhan. Ini sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita cover supaya tetap dengan keadaan diri kita dengan sabar dan juga menjauhi daripada tenggelam pada nilai hawa nafsu. Sebab tak kala manusia dipengaruhi oleh nafsu, maka ketika itu akalnya sudah mati. Ya, sebab tu dalam hadis yang lain sebut, ketika mana manusia melakukan maksiat, Allah angkat, Allah tarik akal dia, maka dia berada dalam keadaan yang tidak berakal. Ya, tidak berakal.
Seorang penyair lain pula berkata, "Iza anta lam ta'sil hawa, qadakal hawa ila kulli ma fihi 'alaika maqal." Jika kamu tidak menderhakai hawa nafsu, nescaya hawa nafsu itu akan mendorongmu kepada setiap perkara yang kamu akan dicela kerananya. Tercela kerananya. Ikut hawa nafsu. Tanya ambil duit tuan-tuan, sedap. Kena pula hak ambil tu 100,000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berjuta-juta. Masa tanya ambil tu, ketika itu dia tak nampak dah. Dia tak nampak. Hak dia nampak, keinginan dia tak terhasil ataupun diperolehi. Bila dah sampai satu ketika, dia dapat dikesan. Kan? Kerana salah guna kuasa ke, salah guna jawatan ke, ataupun khianat ke, ya, pecah amanah ke. Barulah bila didakwa dan ditangkap, masa itulah baru dia terasa ya kesilapan. Setiap benda yang ikut hawa nafsu, penghujung dia kecelaan dan kehinaan. Cela. Orang berzina tuan-tuan, tidak ada kemuliaan melainkan kehinaan ataupun kecelaan. Celaan. Manusia akan cela. Kita mencuri, manusia akan mencela. Kita buat benda dosa, manusia akan cela. Malaikat akan cela. Allah Ta'ala akan cela. Wajahnya hitam, tak berseri, jiwanya kotor, jiwanya dalam keadaan yang tidak tenteram. Tak tenteram tuan-tuan. Buat benda haram, dia tidak akan tenteram. Walaupun kamu nampak macam bahagia, nampak macam selesa, tapi sebenarnya jiwa dia ni tuan-tuan tak tenteram. Tak tenteram. Hak jadi kita tenteram ni apa tuan-tuan? Tak dia. Pertama zikir. Itu tenteram. Yang kedua amal-amal soleh. Amal soleh. Macam contoh sedekah. Sedekah ni sebahagian daripada amal soleh. Cuba kita sentiasa bersedekah. Bersedekah, berinfak, berwakaf. Tuan-tuan, walaupun nampak duit kita habis, tapi Allah ganti balik. Dengan hati kita ni rasa lapang selapang-lapangnya. Tenang setenang-tenangnya. Mungkin masa kita nak berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, ataupun kita nak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, rasa macam lama je. Masa kita lepas baca, besok kita nak start baca Quran tu, ya Allah, banyak kerja aku ni, aku ada kerja ni. Tapi kita duduk juga. Kita tahan juga, kita baca juga. Setelah mana selesai tuan-tuan, kita akan rasa hasil dia. Amalan soleh ni dia mendatangkan kejernihan jiwa. Dengan kejernihan tu dia mendatangkan tenang. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala menyatakan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh di kalangan lelaki dan perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah. Maknanya amal ibadah kita ni tuan-tuan berjejak di atas akidah. Berjejak di atas keimanan tu maksudnya keikhlasan. Buat sesuatu, elokkan amalan kita tu dengan iman, dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah aku perintahkan kepada kamu untuk beribadah melainkan dengan mengikhlaskan diri kerana agama. Dalam ayat ni ada dua bentuk. Liya'budu, beribadah, maksudnya apa? Syarat nak jadi ikhlas, yang pertama, syarat amal ibadah tu nak diterima, pertama liya'budu. Maknanya apa liya'budu? Di sini maksudnya apa yang diperintah oleh Tuhan. Ya, kita buat apa yang Tuhan perintah, dia akan jadi amalan yang diterima Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, mukhlisin, kena ikhlas kerana agama. Maksud ikhlas tu apa dia? Mengenepikan makhluk, hanya senya untuk Allah semata-mata. Itu maksud ikhlas. Ya, maksud ikhlas tidak ada syirik kepada Allah dalam ibadah. Wala yusyrik billah, wala yusyriku billah. Apa dia? Man Allahumma salli Muhammad ayat 110 surah Al-Kahfi. Ayat wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia syirik dalam ibadah dia kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu maksud ikhlas. Maksud ikhlas, jangan syirik kepada Allah. Maksudnya syirik siapa? Kamu niat pada Tuhan dan kamu niat juga pada makhluk.
Tu syirik lah tu. Ya, syirik dari sudut ya niat kita. Jadi buang perkata tu. Maksud ikhlas tu betul-betul tulus kepada Allah semata-mata. Barulah Allah Taala kata wala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah akan hidupkan kamu dengan kehidupan yang baik. Masuk kehidupan di baik dalam ayat ni maksudnya tenang. Kamu akan rasa tenang, kamu akan rasa lapang, kamu akan rasa bahagia, harmoni. Begitu, ya. Sebab tu nak suruh hati kita ni tidak geluh-gelesah, tidak dalam keadaan tertekan, maka perbanyakkanlah menjadikan Tuhan sebagai tujuan dalam kehidupan kita dengan amal ibadah yang disyariatkan. Itu maksudnya meletakkan dan menekan hawa nafsu tadi. Betul lah ayat ni hak kita baca tadi dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut maqam Tuhannya, mencegah dirinya menurut nafsu, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran apa tuan-tuan? Maka syurgalah tempat kembalinya. Besar tuan-tuan pahala bagi orang hak tahan nafsu. Dia ada peluang nak berzina. Dia ada peluang nak berzina. Perempuan tu dah datang goda dia di tempat yang gelap, di tempat yang tertutup, kan? Ada jenis orang tuan-tuan, dia ada kesempatan. Nabi Yusuf AS, dia ada kesempatan untuk dia bersama dengan perempuan tu. Ya, dia telah dikunci pintunya dan rumah tu rumah perempuan tu, dan dia pula seorang kuli dalam rumah tu, dan Nabi Yusuf ni pula bukan orang tempatan. Dia duduk di Mesir, dia orang Palestin, orang lain, orang jauh. Di situ tidak ada keluarga dia, semata-mata dia seorang. Kalau dia nak buat jahat, boleh sangat. Sebab di rumah orang tu, perempuan tu pula cantik, bangsawan. Ya, tetapi dia tak buat. Sebab apa dia tak buat? Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Kerana takut pada Allah lah dia tak jadi nak buat. Hak cerita 3 pemuda hak dalam gua tu tuan-tuan. Akhir sekali sampai hak pemuda yang terakhir, dia pun bertawassul dengan amal dia. Ya Allah, aku ada seorang sepupu, seorang perempuan, sepupu aku cantik. Lama dah aku berkeinginan dengan perempuan ni. Aku sentiasa pujuk dia untuk bersama. Tapi perempuan ni tak nak, menolak dan menolak. Satu ketika dia datang pada aku kerana memerlukan duit. Ayahnya dalam keadaan yang terlalu sakit. Aku kata syarat bersama je. Kamu nak duit aku boleh, kamu kena gadaikan diri kamu pada aku. Kamu kena relakan diri kepada aku. Maksudnya berzina lah. Dia kata tak boleh. Akhir sekali perempuan tu datang juga kerana terpaksa. Last sekali duduk dalam rumah tu, pakat tutup belaka tingkap pintu-pintu. Mula dah lelaki tu duduk di antara, ya, di antara kaki perempuan tu lah, di antara paha perempuan tu lah. Ya, sehingga kan perempuan tu kata, wahai abang, tutuplah pintu. Ada lagi pintu yang belum tertutup. Lelaki ni kata, aku dah tutup belaka dah. Dia kata ada satu lagi. Dok, ni rumah aku tahulah. Pintu depan, pintu belakang, jendela sana, jendela sini, aku tutup belaka dah. Dia kata ada satu lagi. Hak mana dia kata? Jendela pandangan Allah. Tiba-tiba ketika mana disebut pandangan Allah, gementar tu datang. Gemuruh tu datang. Perasaan takut tu datang. Tiba-tiba dia melepaskan perempuan tu. Tiba-tiba nafsu dia hak tadi bergelora, turun mendadak. Semata-mata kerana takut pada Allah. Batu hak dalam hadis 7 golongan hak mendapat arasy Allah. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zillu ila zilluh. Dia disebut wa rajulun da'at imra'atun zata jamalun wa masabin. Ya, seorang lelaki yang telah didakwa, yang telah diseru ataupun yang telah dipujuk oleh seorang perempuan, yang perempuan tu cantik, yang perempuan itu berharta, dan dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maknanya dia nak sebut apa tuan-tuan? Kita ni boleh jauh daripada melakukan maksiat sampai maksiat kepada perkara fahsyat tadi, boleh elak tu atas dasar kekuatan iman. Hak kita letak Allah lebih utama. Lebih kita takuti azab Allah, siksaan Allah dan juga balasan Allah. Jadi sebab tu orang hak berzina ni tuan-tuan,
Orang hak mencuri. Orang yang rasuah, orang yang ambil dengan tidak hak ni, sebab apa? Dalam hati dia tidak ada perasaan man khafa maqama rabbih. Tidak ada rasa takut dalam hati dia. Sebab tu kita kena dilatih. Bulan puasa nanti kita akan dilatih memasukkan perasaan takut dan gerun pada Allah. Orang puasa tuan-tuan, dia sanggup 13 jam setengah dia tak makan, tak minum. Padahal kalau dia masuk tandas, dia ambil pai air tu dia minum, tak ada orang tahu. Tapi dia tak batalkan puasa dia. Dia balik rumah, dia boleh masak Maggi. Dia boleh buat kopi off. Dia boleh minum. Betul tak? Kunci masuk dalam bilik makan. Tak ada orang tahu. Tapi kenapa kamu tak buat? Sebab Tuhan nampak. Dalam bab tu kita boleh faham tuan-tuan ya. Kita boleh kontrol diri kita tak makan, tak minum, berlapar sampai lemah badan-badan ni, tak buat. Padahal orang tak nampak pun. Tapi bila bab benda lain, kita sanggup buat. Kita sanggup buat. Kenapa pula? Sebab masa kamu puasa, kamu tahu Tuhan tengok kamu. Tapi bila tak dalam puasa pula, kamu seolah-olah macam tak kenal Tuhan. Tu yang katakan tadi, kenapa manusia jadi lalat ketika mana manusia tidak mengingati ataupun tidak mengenal siapa diri dia. Sebab tu penting kenal diri ni. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa hak kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Siapa kita tuan-tuan? Kita adalah dhaif, lemah. Kita adalah faqir, tiada apa-apa. Kita adalah fana, akan binasa. Dan kita adalah jahil, tak tahu apa-apa. Kalau kita kenal diri kita dengan 4 unsur tu, kita akan sentiasa tunduk pada Tuhan. Kita akan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Tepat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh dirimu yang paling besar ialah nafsumu sendiri yang dicelah lambungmu. Dicelah lambungmu. Di antara perut paras. Tak? Perut kemaluan. Manusia dia lebih kepada tu. Sama ada perut ataupun kemaluan dia. Ya, perut ni cari makan. Duit, harta, kerana nak besarkan perut, ataupun nafsu kemaluan, nafsu kebinatangan dan sebagainya. Satu perkara yang perlu dilihat oleh da'i, yang mana selalu dilupakan oleh orang, ialah bahawa sebagai da'i, sebagai pendakwah ataupun orang-orang Islam, tugas asasinya ialah memastikan dirinya menang dalam pertarungan ini. Ia mesti berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak, apalah artinya orang lain menang dan dia sendiri kalah menuntut di hadapan nafsunya. Kita kena menang terhadap diri kita tuan-tuan. Antara caranya disebut jangan kita menzalimi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus AS macam mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni dalam keadaan menzalimkan diri sendiri. Zalim diri sendiri. Kenapa? Kerana meninggalkan dakwah, kerana meninggalkan perintah Tuhan. Ya. Jadi siapa yang menzalimkan diri sendiri, dia akan rugi. Antara menzalimkan diri ni apa dia tuan-tuan? Melupakan Allah. Melupakan Allah ni satu kezaliman. Dalam surah Al-Hashr kan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu melupakan Allah, sebenarnya kamu melupakan diri kamu sendiri. Kita kata aku tak sembahyang, aku punya hal lah. Aku tak puasa, aku punya hal lah. Aku tak tutup aurat, aku punya masalah lah. Itu kita kata. Kita ingat kita tak buat solat, kita tak tutup aurat, kita tak puasa, kita tak buat agama, kita kata kita lupa Tuhan. Sebenarnya Allah kata, kamu tak lupa aku pun, kamu lupa diri kamu sendiri di akhirat kelak. Kamu lupa kamu sendiri dalam kubur nanti. Kamu lupa diri kamu nanti di titian sirat nanti. Kamu lupa di suatu hari nanti tidak ada penolong pun. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, harta benda kamu, anak pinak kamu, siapa saja tak boleh tolong kamu dah. Allah Ta'ala bagi amaran pada orang kafir. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan menjadi menolong. Ya, lan tughniya, Allah tak pandang harta benda mereka, anak pinak mereka sedikit pun daripada gantian kepada azab Allah Ta'ala.
kelak mereka di akhirat kelak menjadi bahan bakar kepada api neraka. Orang kafir hari ni kan kaya raya tuan-tuan. Amerika, Israel, dunia ni dikuasai oleh orang-orang kafir. Kekuatan ekonomi mereka. Allah kata, harta mereka sedikit pun lan tughniya. Allah tak pandang. Allah tak berhajat. Allah tak hajat. Kalau orang kafir dengan harta yang banyak pun Allah tak berhajat. Apatah lagi kita hak tak ada harta. Jadi sebab tu di sini dia sebut supaya kita ni menangkan diri kita, iaitu kita senantiasa meningkatkan diri kita, ya, iaitu dipanggil ku anfusakum ataupun ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Wallahu taala bissawab. Okay, aku qala